Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. أما بعد لحضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الأرواح أزواجه وذريته وأصحابه وخصوصا لصاحب هذا الكتاب إن شاء الله هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, ahli dan Tuan Kuasa, yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, serta muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita banyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dilimpahkan kurnia kita dapat bersama-sama lagi dalam siri kuliah kita bersama di surau ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah kita. Dilipat kali gandakan besarnya ganjaran, apatah lagi dilakukan pada bulan Muharram ini. Seperti mana tafsiran para ulama berkaitan dengan bulan Muharram ini, tidak boleh melakukan kezaliman sebab gandaan dosanya yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Jadi segala kebaikan ulama telah membuat mafhum mukhalafah, iaitu mafhum yang sebaliknya pula, kalau buat dosa, buat pahala juga akan diganda-gandakan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu 10 Muharram tuan-tuan dah sentuh kepala anak yatim? Ada? Tak jumpa? Man masaha ra'si yatimin, man masaha yadahu ala ra'si yatimin yawma Ashura rafa'allahu bikulli sya'ratin darajah. Siapa yang mengusap, menyentuh kepala anak yatim pada 10 Muharram, Allah tingkatkan derajatnya bagi satu. Jadi kalau tak sempat, jadi ini masih ada lagi kesempatan 10 Muharram. Kalaulah barakahnya itu pada 10 Muharram, tak apalah pada bulan Muharram juga mungkin Allah berikan dengan kita melakukan ihsan. Sebab ada satu kisah, saya tak pasti kisah ni saya dah ceritakan di sini belum, di mana seorang lelaki dia nak bersedekah. Malam tu dia berniat bersungguh-sungguh nak bersedekah. Jadi dia pun dah standby lah. Dia pun keluar daripada rumah dia untuk bersedekah, dan dia jumpa seorang lelaki, dia pun bersedekah. Esoknya kecoh satu kampung mengatakan bahawa dia telah bersedekah kepada seorang pencuri. Allah kata dia menyesal. Bukan menyesal, maksudnya kenapa bukan orang sepatutnya dapat, pencuri pula dapat, kata dia. Tak apalah, malam ni aku bersungguh-sungguh lagi nak apa, nak bersedekah juga. Dia cari-cari malam tu, jumpa seorang perempuan, mungkin inilah yang sesuai, nampak gaya macam sesuai, dia pun beri. Esok kecoh lagi, dia telah memberikan sedekah pada seorang pelacur. Dia rasa la ilaha illallah, macam salah lagi aku beri. Ya Allah, tolonglah kali ketiga ni kau tunjukkanlah aku pada orang yang sepatutnya dapat. Dia maksudkan mungkin fakir miskin. Jadi malam yang selesai ketiga itu dia keluar cari, jumpa seorang lelaki lagi dan diberikan. Esok kecoh lagi. Kecohnya apa? Dia telah memberikan sedekah kepada orang kaya. Lah, kata dia, ya Allah, ya Tuhanku, diwahyukan dan dikatakan bahawa Al-Qamaqilah mengatakan bahawa semua yang dia sedekahkan itu walaupun tidak menerima tujuan yang dia nak, tetapi semua dia dapat pahala.
Sebab dikhabarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencuri yang dia beri sedekah itu disebabkan sedekah yang diberikan, maka dia tidak mencuri pada malam tu. Kau dah menghalang dia daripada mencuri. Pahala bagi kau. Pelacur tadi bila kau beri sedekah malam tu, dia tak berniaga, dia tak melacurkan diri dia, kau menghalang dia daripada melakukan dosa, dapat pahala. Yang si kaya kau berikan pada dia, dia berubah rupanya, aku ni kaya-kaya macam ni, ada juga orang beri. Kadang-kadang kita gitu kan, ni dah kaya-kaya, dia juga orang beri sedekah. Aku sedekah kat kau, dalam hati tak layak aku terima sedekah, aku ni kaya. Kadang-kadang yang berikan kita sedekah itu pun bukan nak kaya mana pun, tetapi sebab dia berpegang kepada hadis Nabi, apabila Rasulullah SAW kata, ayyu afdalis sadaqah, kata dia, kata Rasulullah, apakah seafdal sedekah? Sedekah tu apa? Itu saya dah pernah cerita bab ini. Wa anta sahihun syahihun yakhsha an takut akan kefakiran. Ketika sehat, ketika kita berkemampuan untuk menerima, dan ketika kita takut miskin, masa itu sangat afdal kita bersedekah. Jadi itu pada bulan Muharram, kita ada sikit saki baki lagi untuk berada di bulan ini, maka rebutlah peluang bersedekah sebanyak yang mungkin, membuat kebajikan sebanyak yang mungkin. Semoga Allah SWT melipat kali gandakan. Baik muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kita menyambung semula pembelajaran kita berkaitan dengan halal dan haram. Masuk sedikit ni untuk menyatakan bagaimana kedudukan, saya ulang sedikit, iaitu kedudukan orang yang warak, dan bagi orang yang warak itu ada 4 derajat. Saya ulang sikit, iaitu yang pertama, warak orang yang adil, iaitu memelihara akan daripada sesuatu yang difatwakan oleh fuqaha akan haramnya. Itu standard kita. Kita ni kalau dah menjaga makanan di antara yang haram dan yang halal kita tahu, maka kita ini adalah orang yang adil, sebab kita tahu fuqaha dah kata haram. Banyaklah kalau fatwa mengatakan makanan ni tak boleh makan, jadi kita jangan makanlah. Okey, tapi kalau kita dah ada cop jabatan agama tu, dah sah memang daripada jabatan agama, halal jabatan agama Islam, tuan-tuan, itu dah menghilangkan yaribuk. Yaribuk itu maknanya dah menghilangkan syak wasangka kita. Tak payahlah kita nak pergi ini, nak pergi cari kelang dia, nak tengok kelang dia, tak perlu, sebab kita dah ada wasilah ataupun qarinah yang boleh menghilangkan perasaan mengatakan bahawa benda tu halal ataupun tidak. Daripada fasik dan maksiat, dan dengan dia hilang adilnya dan haram, inilah yang dipelihara oleh ahli syariat yang zahir. Ahli syariat yang zahir ini macam kita lah, tuan-tuan, ya. Kita menjaga halal haram, arak kita tak sentuh, makan khinzir kita tak sentuh. Itu dia. Baik, itu darjah yang pertama. Darjah yang kedua, warak orang yang salihin, naik sedikit. Mungkin juga antara kita ni juga ada, tuan-tuan. Orang yang salihin, iaitu yang menegah dan memelihara akan daripada yang syubhah tadi, yang halal dan yang haram. Orang adil hanya menjaga yang haram dan yang halal. Tapi salihin ni dia masuk sikit yang tengah-tengah tu, yang dikatakan syubhah, yang tiada diyakini akan halalnya, dan tiada diyakini akan haramnya. Jadi kita tak tahu sama ada dia haram ataupun tidak. Senang cerita kita ni apa, tuan-tuan, iaitu makanan yang non-muslim. Yang non-muslim ni dia berada dalam keadaan syubhah, kecuali dia dapat halal lah. Halal tu ada sikit naik sikit lah, tapi nak sampai ke tahap yang betul-betul yakin, mungkin kita ada sedikit apa, syak wasangka. Ulama meletakkan satu adalah makanan asalnya adalah mesti diperbuat daripada benda yang halal, tak kira siapa pun. Tak kira dia muslim atau tak kira dia kafir, kalau benda itu adalah benda yang halal, maka boleh dimakan. Itu asasnya. Itu asas bagi orang yang adil. Adil tu yang haram yang halal, haram halal itu bila inti partinya, pembuatannya itu adalah halal, kita boleh makan. Okey, itu tak ada masalah. Tapi bila masuk peringkat yang kedua, kita sudah mula memilih mana yang patut kita makan. Okey, yang mungkin orang yang non-muslim bukan kita tolak. Kalau ada makanan yang muslim, kita lebih aula.
Sebab apa? Sentuh halal dan haram ini ada juga orang-orang Islam yang buat makanannya pun kadang tak halal. Okey, mencampur adukkan bahan-bahan yang tak baik pun jadi haram juga. Memang yang buat tu Muslim. Sebab itu ulama meletakkan asas kepada barang ni adalah kalau bahan itu halal, maka halal dia. Tak kira lah siapa pun dia, Islam atau tak Islam, maka halal, okey, boleh dimakan. Tapi kalau benda itu haram, tak kira juga orang kafir atau orang Islam yang mencampur baukan dengan benda yang haram, minyak yang haram, ataupun ada unsur-unsur arak di dalam makanannya. Contohnya kadang dalam, biasa kita dengar dalam kek, dalam benda untuk melembutkan, biasa mereka menggunakan arak. Jadi haram juga walaupun orang Islam yang melakukannya. Okey tuan-tuan ya. Sebab itu kalau kita pergi Indonesia lah, kalau tuan-tuan pergi Indonesia, saya tak pastilah kalau tuan-tuan, kalau saya pergi banyak tempat di Indonesia tuan-tuan, kita nak cari, nak pastikan benda tu, kecuali kalau kita jumpa, kalau di Aceh tak ada masalah. Tapi kalau macam di Jakarta ke atau di Bandung, kadang kita nak cari yang halal malam-malam, yang duduk kat tepi-tepi jalan jual makanan, kadang kita takut tuan-tuan. Sebab mereka ni, itu satu hebatnya mereka. Kita tak boleh kadang-kadang nak bezakan di antara dia ni Indonesia Muslim atau Indonesia yang tak Muslim. Sebab semua bahasa sama je. Bahasa Indonesia mereka semua boleh cakap. Kita ni kalau dia dah slang lain, kita dah rasa was-was, ini Islam ke tidak, Islam ke tidak, Islam ke tidak. Tuan-tuan ya. Kalau di bandar, ada satu kedai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asam pedas. Tuan-tuan pernah makan tak? Asam pedas di tengah bandar sana. Saya dengar kata memang popular asam pedas dia. Tuan-tuan. Okey. Saya rasa nampak orang Melayu ramai makan kat situ. Mungkin mereka berkeyakinan bahawa yang dibuat itu semua dalam tu adalah halal. Mungkin tu yang ramai diorang lah, mungkin diorang dah pastikan. Itu kalau dari sudut halal dan haram, adilnya. Tapi kalau turun sikit kepada salihin, maka ada berlaku syubhah, maka kita akan jaga-jaga. Syubhah yang lebih kepada wara' ini adalah apa? Ulama letakkan ke atas adalah kalau boleh makanan tersebut itu adalah makanan yang dihasilkan oleh orang Islam yang halal. Itu salihin. Itu peringkat yang kedua. Yang kita kena jaga. Bukan kita je tuan-tuan. Sebab makan ni ia mengundang kepada banyak perkara. Seperti yang kita sebutkan hari itu pada awal-awal, dengan sebab makan yang haram, makan yang halal, maka ia akan memberikan impak kepada amalan yang kita laksanakan. Baik. Pada yang tiada yakin halalnya dan tiada yakin akan haramnya, lagi tiada difatwa oleh mufti akan haramnya itu dan memudahkan. Sebab itu sekarang kita berhati-hati tuan-tuan, sebab ada kadang orang buat dia punya bungkusan dia kadang halal tu begitu tak pasti halal ataupun tidak. Ada kadang halal yang daripada Thailand, ada halal daripada Singapura, ada halal daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada Indonesia. Sebab itu kita kadang diberi link benda-benda yang halal dimakan. Link banyak, kadang-kadang sekali dibuka kadang pun tak tertengok kita. Sebab itu Jabatan Agama Islam Johor daripada MAIS, Majlis Agama Islam Johor, sekarang berusaha untuk mewujudkan satu pasar raya yang betul-betul dia jaga dia punya halal. Tuan-tuan doakanlah supaya benda ni terjadilah. Cuma masalah kadang-kadang saya pergi ke kedai-kedai yang barangan Muslim. Saya pergi di Kelantan sebab mahat tahfiz saya, kita nak buat Muslim food, Muslim mart. Bila kita pergi di Kelantan tuan-tuan, ada satu memang besar lah. Dia kata masalahnya apa? Sebab masalah ada beberapa bahan yang orang Islam tak ada. Orang Islam tak buat benda tu. Antara tengah-tengah saya duduk tu, seorang makcik tu datang-datang, dia kata saya nak khabar ni. Oh terus kecek Kelantan tu. Kau saya nak kata ni. Saya kata kenapa baik? Tahulah. Nak kata ke ni makcik ni awak pilih kedah Muslim, awak pilih Muslim, awak tak pilih lain dah. Bagusnya ni, tapi bila awak masuk sini, makcik nak cari satu benda ni, awak tak ada kedai lain, ada kat kedai Cina je. Tapi macam tak nak pergi, macam nak kedai gini je. Tapi mesti ada kat sini juga. Walaupun orang Cina buat. Gapo tu? Sabun cat kapak. Tuan-tuan ingat tak sabun cat kapak budak-budak, tak ada budak-budak sini. Budak
Tahu sabun cak kapak tu apa? Yang belakang tu budak-budak. Tak tahu. Itulah dulu zaman kita tuan-tuan, popular sabun cak kapak. Rupanya ada lagi sabun cak kapak tu. Saya tak tahulah sini ada tak ada. Tak ada, tuan-tuan dah tak pakai dah. Tak pakai dah sabun cak kapak. Dia duduk pakai juga. Saya tak pakai dah lain, Ustaz. Awak pakai cak kapak ni. Saya dah cakap dengan kedai ni, beli sabun cak kapak, sabun cak kapak. Saya tanya pada tokek dia. Tokek dia tanya, ada ke lagi cak kapak? Ada, Ustaz. Allah, saya kata ada. Ada tak ada hak kapak dah. Hak yang sensor tu, yang besar tu, yang potong pokok-pokok tu, itu ada. Ada orang Kelantan sini ke? Tak ada. Ada. Kalau saya Kelantan salah ni, kabarlah salah. Gitu. Tapi memang. Jadi kami buat ni tak boleh. Ada benda part yang mungkin kita tak boleh. Jadi kita akan arah makanan, bukan makanan atau benda-benda yang bukan makanan yang kita tak boleh nak buat. Orang Islam tak ada boleh nak buat, tuan-tuan. Maka kita kena ni lah. Kita terpaksa jugalah. Tapi elakkan daripada makanan. Makanan daripada selalunya banyak yang berlaku macam mi kuning. Ini saya rasa kat kawasan-kawasan kita ni, saya rasa yang non-Muslim yang buat benda tu, saya rasa lah. Sebab ada sekali saya nak beli mi tu, orang yang non-Muslim yang hantar makan. Saya tak tahulah, mungkin dia ambil daripada orang Islam. Tapi orang Islam? Kalau orang Islam, Alhamdulillah, tuan-tuan. Kalau di Mersing memang ada satu orang Muslim tu dia buat. Dia buat benda ni apa? Dia buat sebab orang lain tak buat. Itu dia. Jadi akan haramnya itu, dan memudahkan oleh fuqaha mengamalkan dia itu kerana zahir syariat tiada menghukumkan akan dia haram, tapi sunat menjauh akan dia pada ahli syariat. Jadi benda tu mungkin halal, tapi mungkin buatan tu adalah buatan bukan non-Muslim. Halal, kita tahu benda tu tak ada masalah. Tak ada unsur-unsur haram dan sebagainya. Cuma kalau boleh kita mengelakkan daripada menggunakannya. Sebab kalau ahli syariat, kalau di sini kitab ni dikatakan ahli syariat, kalau kita sekarang ni jabatan agama lah, jabatan agama sebagai pemutusnya. Kalaulah benda salah memutuskan sama ada halal ataupun haram, dia dah cop halal, dosa ataupun tidak kita, itu dia. Itu jabatan agama, tuan-tuan. Sebab tu kadang orang kata ginilah fatwa gini, tak apa, kita ikut fatwa yang ada. Berdosa ataupun tidak, itu dia. Dulu ada orang marah kata, macam mana Ustaz nak nikah ni, nikah online boleh tak boleh ni? Tuan-tuan ada buat nikah online? Tak sempat tak? Sebab lepas daripada kes tuan rumah asyik pegang handset je, tak dapat melepas je, tuan-tuan. Boleh tak boleh ni? Apa yang tak boleh? Kira fatwa dah kata boleh, tak ada masalah. Kita boleh buat lah. Tapi Johor tak benarkan. Johor tak benarkan, tak dapat lah kita. Dan setengah daripada syubhat itu makruh menjauh akan dia itu wara orang yang was-was, seperti menegah daripada buru-buruan, barangkali ada dalam hutan atau di dalam laut itu binatang orang yang lepas ke dalamnya. Kadang-kadang begitu. Ini kes-kes apa, tuan-tuan? Bila baru-baru ni nak hari raya haji, hari raya korban, banyak berlakunya apa, tuan-tuan? Kalau dulu di Mersing, tuan-tuan, sekejap daging Mersing ni orang tak beli, tuan-tuan. Khususnya daging daripada endau. Sebab daging daripada endau ni ada orang kata daging kena langgar lah, hak lembu mati kena langgar lah, hak yang awak tembak dekat hutan. Sebab lembu ni kadang bersepah-sepah, tuan-tuan. Bersepah ni jadi orang tembak. Dia tembak dah tak kira lah inilah itu apa dan sebagainya. Sebab orang ni kadang-kadang, sebab itu dulu masa awak kecoh ni endau ni, sebab lembu tak ada kandang, lembu sepah mana. Jadi kalau jalan tu, tuan-tuan, saya ingat lagi masa kami menguruskan Sultan nak datang, tuan-tuan, jalan Tanjung Resang tu malam kok bersih ni, tak tarik jalan-jalan raya ni malam, sebab dia duk kumpul jalan lembu ni. Dia bila malam dia berkumpul kat tengah jalan. Kalau kat Hak Mandar sikit yang berkumpul kat tengah malam tu budak-budak. Kalau kat kaum kampung kat Belandau, Tanjung Resang, hok kumpul tengah-tengah jalan tu lembu. Kat bandar tu budak-budak, kat sana tok lembu ni. Tangkap ni, tangkap ambil. Bila tangkap habis orang mati ambil. Ngaku ini aku punya, tanda aku ini. Royak Kelantan pula. Ni aku ni. Tapi bila hak kena langgar, dah hak kojo tepi jalan, tak ada sore pun datang. Ni akunya ni. Sebab dia takut kena angkat.
kena angkat, kena hirit, kena tanam. Semua aku duduk dalam rumah, tak ada. Aku tak ada lembu ni, pattern ni, tak ada. Padahal lembu dia tu. Ini masalah orang. Masalah orang kat sana. Sebab tu kadang bila hak mesti lembu daripada mana, daging mana ni? Daging dah. Tak sel lah daging dah, tak sel lah. Kenapa? Daging tembak ni, daging tepi jalan ni. Sebab lembu banyak sangat sana. Itu sebab itu di sini sampaikan makanan yang menjadi buruan di hutan tu pun kadang-kadang orang-orang soleh ini dijaga-jaga, sebab ditakuti kadang daging itu adalah kadang sejak dulu kita ayam kan, punyalah takut kita ayam sampai nak cari yang kedai yang ayam nampak mata ni awak sembelih, yang kita nampak sembelih sendiri ni, tak nak yang sampai dah potong, tak nak tengok sembelih sendiri. Kat sini mana ada tuan-tuan? Ada? Tak ada. Sebab tu kadang-kadang kita jadi kadang takut bila ayam tu murah sangat, 5 rial. Ni ayam apalah ayam ni. Kalau kita naik kadang takut. Okey. Baik. Negara daripada budak itu kalau di hutan. Sebab itu sampai begitu. Was-was, perkataan was-was itu takut, bukan apa dia punya. Itu. Sebab itu dulu macam kami tahfiz, dulu kami pun nak buat juga. Belilah 25 ekor dekat-dekat dekat Hari Raya Haji, 25 ekor tuan-tuan. Sampai 2 hari 25 ekor hilang. Kami tuan-tuan. Belilah juga, orang kata nak buat satu malam tu hak lori tu datang nak tangkap orang yang jaga tu, dalam tempoh 1 jam 25 ekor boleh naik atas lori hilang. Tuan-tuan. Pening kepala saya tuan-tuan. Masa tu saya kat JB, dia telefon, lembu kita hilang. Berapa ekor? 25 ekor. Berapa lama? 1 jam setengah. 1 jam setengah boleh naik ni 25 ekor. Sebab lembu ni tuan-tuan, dia ada teknik dia. Hak tepuk yang ketu, dia akan tepuk naik, memang hak semua naik. Hak gitu tu. Kita tak, hak tepuk satu. Mari depan sorek depan. Sorek hak depan. Mari lagi tak ada dah belakang, hilang. Hak lembu tak, dia lembu ni dia kalau ni ketua dia naik, semua naik. Itu dia, tu lembu. Dia macam di Arab lah. Arab kambing dia bukan macam kambing kita. Kambing ni mana hak tuan dia ada, situ kumpul ramai-ramai. Kita tak, mana hak situ kambing banyak, situ tuan dia menunggu. Dia tak ikut tuan. Tuan ikut kambing, kita Malaysia. Arab tak, kambing ikut tuan. Mana tuan dia lepak kat situ, dia pun duduk keliling. Tak lagi mana. Kita cuba buat gitu tuan-tuan, memang hilang. Tak kami tak ke mana, kita tak ke mana. Itu standard Malaysia. Baik. Bermula misal syubhat yang sunat, menjauh akan dia itu, dan dinamakan orang yang menjauhkan akan dia warak salihin, iaitu seperti binatang-binatang buruan yang telah dilukai akan dia, kemudian maka gaib ia daripada orang yang melukai, kemudian maka mendapati akan binatang itu padahal ia telah mati. Itu dia contohnya. Dia dah luka, dia hilang, kemudian jumpa dia dah mati. Jadi kita bawa sama ada dia mati sebab luka oleh orang yang melukai dia, yang sembelih tak jadi itu, atau dia mati kenapa. Jadi benda tu dia orang tak sentuhlah makanan-makanan seperti ini. Sebab tu kadang kita was-was Allah SWT ayam tu bila dah banyak-banyak kan kita fikir macam mana, apakah dia mati disebabkan sembelihan dia. Kan dulu kan kita ecoh kan, ayam tu tak sempat mati tapi dia masukkan dekat dalam air renjatan kan, dia potong sikit, dia masuk ke air renjat, terus mati. Jadi kita tak tahu sama ada mati dia disebabkan sembelihan atau disebabkan renjatan tersebut. Sebab itu ada was-was di situ. Sebab tu kita bagus kalau dulu orang kampung memang sembelih. Bila nak makan kejar. Awak kejar lah gitu ni. Sebab tu dalam kitab buat At-Ta'imah sampai dia katakan, saya dah kata beritahu kan, kalau kita makan daging ayam yang belakang rumah ni, ada sepa je lah ke mana-mana ni, tangkap kena kurung dulu. Lepas tu kalau tuan-tuan perasan, mungkinlah tuan-tuan mungkin pernah kalau atuk-atuk dulu, atuk saya arwah, kalau dia tangkap, dia akan masuk dalam bakul tu dulu. Daripada pagi tu, petang nak sembelih, dia dah kasih makan, dah kasih apa, dia simbah air, dia apa, sebab dia nak bersihkan diri dia. Itu sunat tuan-tuan. Sunat kalau ayam itu adalah ayam yang kita bersepah kat kampung, tangkap kena masukkan dekat dalam Allahumma salli ala Muhammad, dekat dalam reban dalam tempoh 3 hari.
Maksimum 3 hari lah, sebab nak bersihkan perut dia. Sebab ayam ini adalah sejenis binatang yang dia makan apa je. Kalau tuan-tuan berak, tuan-tuan, ayam makan tai tuan-tuan. Pernah kan? Pernah. Pernah tuan-tuan. Saya cakap ikhlas, pernah tuan-tuan. Dulu kita Felda, tanda satu. Yang nak berak ni ramai. Tak lambat-lambat pergi belakang turun. Lepas naik, esok nak tengok dah tak dah, bersih dah. Bukan nak kata esok, 2-3 jam habis dah. Ayam dah makan dah. Kena pula yang jenis jagung tak hancur dalam perut. Memang sedap ayam makan tuan-tuan. Sebab itu sunat kita mengurung ayam dalam tempoh 3 hari untuk membersihkan perut dia. Okey, itu dia. Baik. Maksud saya bahawa matinya itu sebab luka itu barangkali itu setengahnya lah. Dan kena ingat akan sabda Nabi Muhammad SAW. Ni peringkat yang kedua, orang yang menjaga syubhat ni, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, iaitu jauhlah kamu daripada perkara yang yang syak kepada perkara yang tidak syak. Yang tiada syak akan halalnya dan haramnya itu, yakni kepada yang yakin, iaitu balik semula kepada yakin. Kiasnya akan segala syubhat yang sunat menjawabkannya, seperti yang lagi akan datang pada bab-bab yang akan datang lah kita sentuh. Jadi hilangkan perkataan was, jaga syubhat itu. Kalau sekarang ni kita ke tahap yang kedua, kalau boleh cari yang orang Islam makan. Timbul kadang-kadang yang syarikat yang makanan orang Cina ni dia letak nama Muslim, tu yang kadang kita ni hak dah banyak sangat tuan-tuan, mana nak cek ni, bila nampak Muslim je ambil lah, bila nampak nama macam Muslim ambil je lah. Itu pada derajah yang ketiga. Yang pertama adil, kedua salihin, dan yang ketiga wara, orang yang muttaqin. Ini dia atas lagi, iaitu menjauhkan sesuatu yang tiada difatwakan. Tadi tu yang tak ada fatwa, maka tengoklah kalau okey, tak okey boleh. Ataupun kita elak daripada syubhat, ataupun tengoklah kalau okey kita boleh. Tapi orang yang muttaqin ini, apa yang tidak difatwakan oleh mufti akan haramnya, ataupun akan halalnya, tiada dihukumkan oleh fuqaha akan haramnya, tiada syubhat akan halalnya, iaitu syubhat berkaitan dengan halal ataupun tidak, lagi yakin akan halalnya tetapi ditakuti daripadanya itu akan membawa kepada yang haram yang lain daripadanya, kerana sabda Rasulullah, la yablughu al-abdu darajah al-muttaqin hatta yada' ma la ba'sa bihi mukhafa ma bihi ba's. La haula wala. Orang yang hatta sampai muttaqin ni tuan-tuan, benda tu dah halal, tapi sampai dia berhati-hati yang halal ni pun kena jaga. Jadi tadi kita pergi kepada orang yang Muslim, okey, saya tak ada masalah. Peringkat yang ini pula tuan-tuan, okey, kita tahu dia Islam, dia Muslim, tapi nak kena lebih daripada tu, mesti orang yang beriman. Nampak sembahyang dia, sampai tahap ni pula, nampak sembahyang dia, makannya makanan orang yang baik-baik. Sebab tu kata Nabi, mala ba'sa bihi mukhafa ma bihi ba's. Walaupun benda tu tak ada masalah, tetapi masih ada lagi keraguan. Tapi jangan terus tak makan tuan-tuan. Jangan ragu tu tak makan. Ni kadang ada satu penyakit ragu. Kadang kita berdepan kadang-kadang dengan anak bila ambil air semayang kan, kita ada penyakit ragu. Ambil air semayang, tak cukup, ambil lagi. Tak cukup, ambil lagi. Kadang-kadang basuh baju, tak buat, basuh lagi. Kadang-kadang yang kita itu tak nampak sangat. Yang nampak sangat bila solat. Tak lagi. Allah. Hak kita sebelah ni bila lah. Berat dia. Itu berat lah. Mungkin dosa je berat. Allah. Saya tuan-tuan, dulu kita budak-budak kan. Budak-budak ni suka orang kata apa? Kalau orang kita kata mengolok-ngolok kan, mengajuk. Kat tempat saya tu kat Fedah Bukit ni antarabangsa kan ni. Ada satu tempat tuan-tuan, tempat saya tu. Bila dia sembahyang, Allah. Jadi kita ni bila dapat je dia datang, Allah. Gitu, Allah. Gitu, dulu jahat. Tuan-tuan, dulu saya ni tak berapa baik juga tuan-tuan. Dulu ayah duduk Noreh Getah. Bila ayah balik kampung, saya dengan abang pergi Noreh Getah. Ojol tak tahu ojol tuan-tuan, ojol. Ojol tak banyak, nak nimbang ni. Macam mana nak beratkan ni? Abang saya kata letak batu tuan-tuan.
letak batu dekat bawah ni. Lepas tu saya cakap jangan letak bawah sangat, nanti bila terbalikkan mesin confirm nampak punya. Habis letak tengah-tengah. Oh, jahat ni juga ni tuan-tuan. Dulu masa jam 4 jam 5 ni dah taubat dah sekarang tuan-tuan. Allah taubat. Saya ingat lalu tu. Jadi masa terbalikkan dekat timah tu, ya Allah janganlah dengar atau terkeluar batu besar pula batu tu. Sebab kita bolot dengan getah kan, dengan apa, ojol tu. Scrub tu, scrub, bahasa standard ni scrub. Bahasa kampungnya ojol. Tuan-tuan, sebab saya ni tak boleh menoreh, jadi tukang kopi ojol. Itu paling tak suka lah tuan-tuan, kopi ojol sebab bau dia. Kalau hari ni tuan-tuan, esok belum tentu lagi kita nak hilang ke bau tuan-tuan. Kalau kena pula 2-3 hari tak noreh, lepas tu menoreh, Allah macam bau puaka tuan-tuan. Pakai apa? Pakai ini ni, pakai apa? Kayu ni nak buang ni. Itu. Dulu punya cerita tuan-tuan. Itu jadi macam mana kalau kita ada buat macam tu tuan-tuan? Ada kita makan benda yang haram, jadi kena bersedekah. Ke mana? Ke Baitul Mal ataupun ke masjid. Kalau dulu kita rasa dulu kita pernah main nombor ekor. Banyak kita makan, mungkin kita pernah menang 100. Pernah menang 200. Rasanya lah. Kalau tuan-tuan mungkin menang juta tak duduk kat kawasan ni. Mungkin duduk kawasan lain. Mungkin gitulah kan duit kita dulu. Kalau kat Felda tu kadang banyak orang yang mungkin main nombor ekor. Hatta kat musim pun sekarang ni masih ada lagi tuan-tuan. Main nombor ekor. Kalau lah ada, macam mana cara kita nak bersihkan? Jadi kita keluarkan sedikit infak, kita sedekah. Supaya bersih. Itu namanya tazkiyah. Sebab itu zakat ke ataupun sedekah ni dia tazkiyah, dia bersihkan diri. Jadi kalau kita ada termakan orang punya ke, kita tak tahu orang tu dah kat mana ke apa gini, jadi caranya macam mana? Jumpa Tuan Imam. Tuan Imam, ini untuk Tuan Imam, bukan untuk masjid, untuk Tuan Imam. Boleh tuan-tuan? Sebab Tuan Imam ni sebahagian daripada masjid. Tuan-tuan, main tuan-tuan, Tuan Imam tuan-tuan. Tuan-tuan tak masuk tabung pun, tak masuk tabung kocik imam pun boleh juga. Beri banyak sikit. Tabung imam, tak ada masalah, imam boleh settlekan semua masalah. Sebab imam sebahagian daripada masjid. Memang ada mengatakan boleh memberikan infak kepada imam, kepada Bilal. Sebab takut apa? Imam sini tak ada masalah, imam dia kaya raya, tak ada masalah benda. Yang hak imam kadang tak ada. Nak beli ubat pun tak ada. Dah sampai sini batuk kadang-kadang apa. Jadi saya ingat lagi tuan-tuan, saya masa jadi imam sawah datuk, saya batuk. Seorang cikgu nama dia arwah Allah yarham, Cikgu Hamzah. Dia datang tuan-tuan bawa apa nama gula apa tu? Kalau untuk orang batuk ni gula apa? Gelabung Gelabung ke gula bukit gitulah. Ayok makan ustaz, lepas tu buah apa kembang semangkuk. Ada lagi tuan-tuan kembang semangkuk? Tak tahu kalau rasa ada ni. Tahu tak kemas mangkuk? Tak tahu. Budak-budak tak tahu. Kita tahu lah kemas mangkuk ni. Bila panas-panas kau mau dah beli kemas mangkuk makan. Sekarang dah tak ada. Tapi kalau kat sensei Cina, saya rasa ada. Kembang semangkuk ni. Itu dia. Banyak lagi kampung kat bandar dah tak ada tuan-tuan. Muka kembang semangkuk tu ada tuan-tuan. Kat bandar. Muka kembang semangkuk. Baik. Tiada dihukumkan oleh fuqaha tadi apa sebagainya itu yang hadis Nabi tadi, lil muttaqina ma la ba'sa bihi mukhafatan ma bihi ba's. Sehingga kan benda yang biasa yang halal pun dia masih lagi menjaga-jaga takut ada yang haram. Kunna nad'u tis'ata a'syar al-halal mukhafa an taqa'a fil haram. Adalah kami meninggalkan akan sembelihan daripada 10 yang halal kerana takut bahawa kami jatuh dalam yang haram. Nampak? Dalam sembelih-sembelih itu pun yang 10 itu pun dia takut ada lagi benda yang itu orang yang sampai tahap muttaqin lah tuan-tuan ya, yang menjaga makannya. Baik. Kemudian wa kana ba'duhum yattajiru wa kullama fihi ya'khudhuhu yang kusani habbah wa ma yu'tihi biwafihi ma'a zabadah habba liyakuna dhalika hajizan minan nar.
Dan adalah setengah daripada orang yang muttaqin itu orang yang berniaga, dan tiap-tiap sesuatu yang dia belinya akan dia itu daripada seorang, maka dengan kurang satu biji dari tiap-tiap sesuatu yang dijualnya itu, maka memberikan ia akan menimbang serta lebih satu biji. Nampak begitu. Kalau sampai orang yang muttaqin ni tuan-tuan, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau lebih tu mungkin infak dia, tapi jangan sampai kurang. Sampai begitu, sebab dia takut dia makan benda yang haram. Ini bagi orang yang meniaga. Bagi orang yang atau meniaga beri makan contohnya pun, kalau boleh, kalau boleh, kalau kita sampai kadang kita ni ada tak berapa baik juga kita ni, bila sampai makan, ini je makan, Allah bayar 14 riyal, 14 ringgit makan, jembut gitu je. Awak kunyah sebelah, habis dah 14 riyal ni. Sekarang ni memang makanan ke arah itu, ke arah standard 14 ringgit, 15 ringgit. Sate 2 ringgit sebatang, tetap ada orang makan tuan-tuan. Begitu bagusnya kita ni. PKP tapi lepas bulan 9 ni tak tahulah tuan-tuan ya. Moratorium dah habis lepas ni ya. Jadi mungkin makan lidi sate je lah, kongsi 2. InsyaAllah wa min hadhihi darajah al-iftiraz amma yatasamuh bihin nas fa inna dzalikal halal. Ini yang dari semua dia lah, pada derajat orang yang muttaqi itu, iaitu memelihara daripada yang dimudahkan oleh kebanyakan manusia dengan dia. Jadi mana-mana orang biasa yang memang tak kisah, dia tidak. Dia amat berhati-hati. Okey. Fa min zalika, ini kita terus pergi kepada ini yang ketiga. Dan darjah yang keempat, wara orang yang siddiq. Ini lebih tinggi lah tuan-tuan ya. Ini lebih besar, lebih tinggi derajatnya, iaitu meninggalkan sesuatu yang halal. Meninggalkan sesuatu yang halal, bukan meninggalkan sesuatu yang haram. Yang tadi halal, dia masih berhati-hati. Yang peringkat ini pula, dia meninggalkan sesuatu yang halal yang bukan kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar tuan-tuan, sampai tahap tu sekali. Ini adalah makan, kadang makan tu untuk dibuat saja je, bukan kerana Allah Ta'ala, buat untuk kenyang perut je, tapi dia tak nak macam tu. Sebab tu kadang-kadang kalau kita jumpa orang-orang salihin tuan-tuan, dia bila dia makan, saya jumpa orang ni, salah seorangnya saya jumpa di Surabaya ada seorang, di Brunei ada seorang, di Turki saya tak sempat jumpa waris dia saja. Dia di antara bila dia nak makan tuan-tuan, dia akan tanya, makan ni untuk apa ni makan ni? Kalau dia kata makan ni untuk tahlil, memang dia tak makan tuan-tuan. Sebab dia kata, kenapa? Sebab tahlil ni kadang-kadang untuk arwah, untuk tu, memang dia tak makan. Tapi untuk siapa? Kalau buat ni lillahi ta'ala, untuk Allah, baru dia makan. Sampai begitu. Jadi semua perkara lillahi ta'ala. Sebab itu kadang setengah tempat tu, kalau kita pergi ke mana-mana setengah tu, semuanya dia bila nak lillahi ta'ala, lillahi ta'ala tuan-tuan. Ini air sanitizer lillahi ta'ala, bukan untuk penceramah nak hilangkan haus, tak, ni lillahi ta'ala. Ini untuk apa ni? Tak boleh lillahi ta'ala, pergi. Kalau kita nampak dia memerlukan apa, tak boleh tahu imam ambil lah motor saya, lillahi ta'ala, ambil lah imam, ambil. Kalau tuan-tuan sampai tahap tu, memang tuan-tuan sampai tahap muttaqin. Imam boleh standby lah siapa yang sampai tahap tu. Ataupun tahu imam pegang, ni beri kepada saya lah, saya beri pada imam lillahi ta'ala, beri. Kalau sampai tahap tu tuan-tuan, itu boleh kita anugerah muttaqin surau. Okey, azan dah Allah tuan-tuan, tepat pula kali ni ya. Dah betul dah. Dan insyaAllah kita di azan ataupun kita berhenti, saya minta cuma kita sama doakan Fatihah. Semalam Tuan Kadi Johor Bahru yang meninggal tu, hari Sabtu tu, dia kawan baik saya. Saya sekolah Arab dengan dia di Mahat Johor bersama, di Jordan bersama, dan juga dia nak kahwin dengan orang rumah dia, saya tukang buat surat dia tuan-tuan. Jadi dia telah pergi, seorang yang baik. Semoga kita doakan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, dan semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.